أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم افتح علينا ختمك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita mulakan sekali lagi dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Hari ini hari Jumaat, ya, kita sampai ke hari terakhir dalam perkuliahan kita mengenai kalimah yang diterbitkan daripada huruf Arab Alif Mim yang telah pun kita melihat dalam berbagai-bagai bentuk, ya. Apa dia? Ya ke? Kita cuba cabut. Kalau cabut yang ni apa jadi? Ada lagi? Okey. Okey, insyaAllah kita teruskan perkongsian kita. Saya akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan perempuan. Ya, walau macam mana pun, kalau ada soalan boleh ajukan soalan. Ya, kita ada lebih kurang masa setengah jam, ya, untuk kita membahaskan kalimah-kalimah dalam senarai yang digunakan oleh arabiccorpus.com, ya. Kita sebenarnya kalau kalau sesuai, hari ini kita akan habiskan perbincangan mengenai kalimah-kalimah kata kerja yang dibangunkan daripada alif mim nun. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada kalimah yang bentuk kata nama pula, ya. So, kata kerja kita ada lebih kurang berapa, 537, ya, kata kerja dalam wazan yang keempat, ya. So, saya kongsikan sekali lagi. Ini bawa ke bawah. Kita dalam kata kerja wazan keempat, ya, daripada alif mim nun ni, kita dapati ada 537 perkataan yang digunakan, bermakna ada 537 kali, ya. Kadang-kadang kalimah tu di dalam satu ayat yang sama, ya. Bukan bermaknanya 537 tu bermakna 537 ayat, bukan, ya. Dia bermakna 530 kali kalimah yang dibentuk dalam kalimah kata kerja yang mengambil wazan keempat, ya, yang ni. Okey. So, hari semalam saya menyatakan kebanyakan tuan-tuan sudah pun mengenal, ya, kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran tu. Mereka sebenarnya dia berulang kali, ya. So, amanah sudah kenal, yu'minuna ni semua ni, amanu ni kita kata kita sudah mengenal, ya. So, cuma yang kita belum jumpa lagi hari itu ialah dalam bentuk lam ta'lil, ya. So, yang tu kalimah pertama di mana yu'minu digunakan dengan adanya tambahan lam ta'lil. Yang ni kita panggilkan lam ta'lil, ya. So, saya kongsikan hari ini
dengan seperti biasa menggunakan Lexilogos tu. Ya, kalau perlu saya gunakan 2 Lexilogos. Yang kedua ni saya akan gunakan untuk Jawi. Ya. Kalau perlu, kalau tidak perlu tak payah guna, tapi kita gunakan Arabic. Dan saya kopikan di sini. Ini kalimah yang kita nak bahaskan hari ini, iaitu liuk minu. Ya. Liuk minu ni, kalau saya nak terangkan lebih lebih terperinci, saya akan pecahkan dia, ya, pecahkan dia kepada komponen. Sebelum tu alif ni saya perbetulkan dulu, sebab resam Osmani alif akan ditandakan dengan ada tanda bulat di atas dia, ya. So yang ni saya pecahkan dulu kepada komponen, ya, untuk memahami kalimah dan menerangkan jenis dia. Ya, kita cuba lihat apakah komponen yang ada di dalam kalimah ini, ya. So sebenarnya komponen dia yang pertamanya lam ni lah. Lam tu, ya. So kita ambil lam tu sebagai satu komponen, letakkan dia di sini, copy paste. Lepas tu kita tambahkan komponen yang kedua ialah yuk minu yang ini, ya, yang di tengah tu. Yang kita ambil komponen tu letakkan di sini. Okey. Lepas tu komponen yang ketiga ialah waw dan alif ziyadah. Itu komponennya, supaya tuan-tuan dapat melihat. Biasakan apabila melihat kalimah tu, yang kita akan lihat komponen-komponen dia. Ya. Okey. Tapi sebenarnya, ya, yuk minu ni dalam kalimah ni dia bukannya mengambil baris hadapan, ya. Dia bukan mengambil baris hadapan, kerana bila ada lam li ni sebenarnya komponen lam digunakan dengan komponen apa? Komponen fi'il mudhari' yang mansub. Ya, so sebenarnya komponen yang tuan-tuan lihat di sini asalnya ialah yang mansub. Ya, so macam mana nak melihat, nak menunjukkan dia mansub, kita buat macam ni, ya. Li bila bergabung dengan yu'minu, ya, dia akan jadi bukannya yu'minu tapi liu'mina. Ya. Yang ni dia belum bergabung, tak mengapa, ya. Belum bergabung, dia yu'minu. By itself, dia yu'minu, tak mengapa. Tetapi apabila dia bergabung dengan li ni, ya, mungkin saya letakkan sekali lah dengan waw li ziyadah ni. Okey. Bila yang ni bergabung, ya, gabung kita buang ke tanda, ya, li dengan yu'minu dia bergabung, nun tidak boleh mengambil baris hadapan lagi, ya. Yang marfu' ini asalnya marfu', dia akan bertukar kepada mansub. Itu formula, ya. Bila ada lam li itu adalah sebenarnya apa? Lam ta'lil. So nun tidak boleh mengambil baris depan, ya. Dia adalah baris atas. Apabila dia bergabung tiga-tiga ni, ya, li dengan yu'mina bergabung dengan waw li ziyadah, barulah nun itu bertukar kepada nun baris hadapan, ya. So kalau saya ambil yang ni, gabungkan dia, okey, ya. Okey, saya gunakan apalah, gunakan arrow tu lah, ya. Yang ni okey, ni tak apa, sebab kita nak berpenerangan. Yang ni kita buatkan arrow. Okey.
Bila yang ni bergabung dengan yang ini, nun ni akan bertukar kepada baris hadapan. Okey. So saya buangkan ini. So dia jadi, ya, asalnya ialah nun baris atas. Tuan-tuan lihat sini asalnya baris atas. Tetapi sekarang disebab dia bertemu dengan waw ni, so kalimah ni kena tukarkan kepada nun baris hadapan. Ya, so nun baris hadapan. So nun sekarang tidak boleh mengambil baris atas lagi, ya. So kena buangkan dia baris atas, tukar kepada baris hadapan. Nah, itulah macam mana liuk minu ni terjadi, ya. Terjadi, ya. Dia adalah komponen dia li, lepas tu yang di tengah tu ialah mu'minu, dan akhir sekali komponen wa ini komponen tambahan jamak iaitu fa'il dia. Yang ni adalah fa'il kepada kata kerja itulah, ya. Jadi kalau saya nak terangkan satu-satu, li ni apa dia? Li ni adalah lam ta'lil, ya. Lam ta'lil. Lam, alif, mim, ta, ain, lam, ya, lam. Itu dia, dinamakan dia adalah lam ta'lil, ya. Tengok sini. Li yang pertama ni adalah kita okey. Dia jenis dia adalah lam ta'lil, ya. Apa makna ta'lil? Lam supaya. Lam bahasa Inggeris dipanggil lam of purpose, ya. Untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu. Itu maknanya lam ta'lil ni. Lam untuk melakukan sesuatu bermakna bila dia ada lam ta'lil, jadi untuk melakukan sesuatu, jadi sesuatu perlakuan tu maknanya belum lagi berlaku, ya, belum lagi berlaku. Jadi bila dia belum berlaku, so dia tidak boleh mengambil yang marfu'. Ya, sekalimah ni maknanya dia tidak akan menjadi fi'il mudhari' yang marfu'. Kalau dia marfu', biasanya di hujung ni dia mengambil waw dan nun baris atas. Itulah yang marfu'. Tetapi bila ada lam ta'lil, dia tidak boleh mengambil waw nun, so dia akan mengambil waw alif ziyadah, ya, dipanggilkan waw alif ziyadah. Itulah tandanya perbuatan tu belum lagi berlaku, baru nak berlaku. So kalau dalam konteks beriman, bermakna dia supaya mereka beriman, ya, supaya mereka beriman, ataupun mereka akan beriman. Mereka akan beriman ataupun supaya mereka beriman. Itulah konteks apabila kita melihat yang ada dua komponen di sini. Pertamanya ada lam, so dia mesti diikuti dengan waw alif ziyadah untuk menunjukkan kalimah tu jamak ramai, ya, pelakunya mereka, ya, mereka yang yang okey. Dalam konteks li, dia apakah i'rabnya? So i'rabnya ialah mansub, ya, i'rabnya mansub. So bermakna apabila li ni bergabung dengan kata kerja yu'minu ni, ya, so dia bertukar kepada yu'mina. So di sini dia sudah mengambil konteks yang mansub, ya, yang mansub. Yang ini mansub dalam bentuk singular, ya, ni masih lagi singular. So bila dia nak menjamakkan yang mansub, dia akan tambah waw alif ziyadah. Dia bukannya tambah waw nun, ya. So kalau kita terangkan fi'il mudhari'nya di sini, apa dia?
dia adalah fi'il mudhari' maklum. Okey, masih lagi wazan keempat ya, bila ya baris depan ni ya, baris wazan keempat. Okey, dia muzakkar, ya tu menunjukkan muzakkar, apa, jantina yang muzakkar. Ya, muzakkar. Di sini dia masih lagi mufrad ya. Masih mufrad. Dia belum apa lagi? Jamak yang liuk mina ni dia masih lagi mufrad. Okay. Mufrad. Mufrad maknanya singular, kemudian non baris atas menunjukkan dia mansub. Mim, non, sod, waw, ba. Ya, itu dia. Okey. Liuk mina ialah fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar mufrad yang mansub. Bila ada li mesti mansub. Ingat ya formula dia. Bila ada lam ta'lil ya, dia akan menukarkan kalimah yang marfu' ni kepada yang mansub. So lam ni adalah lam ta'lil yang saya terangkan di sini ya. Jadi bila nak menjamakkan tambah saja waw alif ziyadah ya, jangan pergi tambah waw nun sebab waw nun adalah untuk yang marfu' ya. So daripada marfu' tadi dia sudah ditukarkan kepada mansub oleh apa? Oleh kalimah lam ta'lil. Bila ada lam ta'lil ya, dia nak bawa konteks perbuatan tu belum berlaku, so marfu' kena tukarkan kepada mansub. Ini masih lagi singular ya. So jadi bila menukarkannya kepada jamak ditambah waw alif ziyadah, jadi saya potongkan yang ni supaya kita boleh bawa dia ke bawah untuk menerangkannya. Ini ya, saya teruskan ke sini. So bermakna sekarang ni liuk minu, yang ini liuk minu tu bila kita nak menerangkan, maknanya kita gunakan yang ini sama tapi kita jamakkan dia. Okey. So, bila digabungkan dengan waw alif ziyadah, sekarang ni dia sudah menjadi yang jamak. Iaitu kita sini je tukarkan dia ya. Nah, sekarang beza dia jamak. Yang tadi mufrad, yang ni jamak. Itu dia. Liuk mina adalah fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar mufrad yang mansub. Kemudian bila ditambah waw alif ziyadah, dia akan menjadi liuk minu. Ya, besarkan sikit supaya tuan-tuan nampak jelas sikit. Ya. Okey, menjadi liuk minu sudah ada komponen waw alif ziyadah. Dia tidak akan mengambil komponen waw nun ya, ingat. Dia mengambil waw alif ziyadah saja. So ini sekarang bermakna kalimah ni apa dia? Fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar jamak yang mansub. Ya. Yang ni komponen ni yu'minu ni ya. Yang depan ni ialah lam ta'lil lah. Ya. So kalau kita nak terangkan sepenuhnya, so kita boleh masukkan lam ta'lil yang dalam penerangan ni ya, di hadapan dia. Sebab lam ni adalah lam ta'lil. So kita boleh masukkan lam ta'lil ni ke sini. Lepas tu kita letak dan lah ya, lam ta'lil dan fi'il mudhari' ni. So dan kita letak
dal, alif, nun. Ya. Tu yang sepenuhnya lah. Ya. So liyu'minu bermakna lam ni adalah lam ta'lil. Jadi yu'minu ni ialah fi'il mudhari' maklum wazan 4 muzakkar jamak yang mansub. Itulah apa? Kalimah liyu'minu, ya. Jadi apakah makna dia? So kalau kita nak berikan makna, kita boleh kolonkan, iaitu lam ni ialah supaya, ya, supaya. Sim waw fa alif ya, supaya ya dengan waw, mana dia ya dengan waw alif ziyadah, maknanya mereka. Mereka. Okey. Yu'minu bermakna beriman. Ba, ra, hamzah qata' baris bawah dengan ikuti dengan ya, mim, alif, nun. Itu makna dia, ya. Supaya mereka beriman. Itu makna liyu'minu, ya. Okey. Bermakna kalau kita sudah mengenal dia, ya, jadi kita tengok dalam ayat itu, maknanya konteksnya ialah supaya mereka beriman, ya, dalam konteks itu, ya. So jadi dalam konteks ayat ni apa dia yang berlaku, ya. Di sini ada ma ni ialah dalam konteks ni ma tu ialah harfun nafi, ya, harfun nafi ataupun harfun nafiah yang menidakkan. Jadi perbuatan untuk mereka beriman tu menjadi negatif lah. Jadi dengan adanya makanu liyu'minu bermakna apa? Tidaklah, ya, mereka itu akan beriman. Ya, tidaklah mereka itu akan beriman. Tadi kalau tidak ada ma, dia mereka itu akan beriman, ya, supaya mereka beriman juga berarti mereka itu akan beriman. Ya, perbuatan tu belum berlaku, cuma mau berlaku. Kita boleh supaya mereka beriman ni, ya, kalau kita nak boleh juga terjemahkan dalam bentuk mereka akan beriman. Saya letakkan stroke di situ. Okey. Mereka letakkan akan, ya, akan alif kaf nun. So mereka akan beriman sama maknanya supaya mereka beriman, ya. So dalam konteks tu kita menggunakan mereka akan beriman, ya. Kalau kita gunakan supaya betul, tapi ayat tu tak berapa kemas, ya. Sebab dia ada negatif harfun nafiah di sini, maka fa ni adalah maka, ya, maka adalah fa istinafiah, ya. Tidaklah, ma tu memberi tidaklah, ya. Kanu liyu'minu, kanu liyu'minu ni sekali kita terjemahkan mereka akan beriman, ya. Maka tidaklah mereka akan beriman. Itulah masuk dalam konteks ni, ya. Kanu ni dia dalam bahasa Melayu dia adalah, ya, adalah. Jadi maka tidak adalah mereka beriman. Itu ayat dia, ya, yang secara literal, ya. So kita ubah surat ayat tu menjadi maka tidaklah mereka akan beriman. Ya, itu yang dimasukkan di dalam ayat itu, ya. So kalau kita masukkan dalam konteks ayat ni, walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayinat,
maka telah pun, sesungguhnya telah pun ja'adhum, datang kepada mereka. Ja'a itu ialah datang, telah datang, fa'il madhi. Udhum, ja'adhum, telah pun datang apa kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka. Ini rasul yang ramai kumpulan, bil bayinati, dengan keterangan-keterangan ataupun bukti-bukti yang nyata. Fama kanu liyu'minu, maka tidaklah mereka itu mempercayainya, ataupun tidaklah mereka beriman, ya, bima, dengan kazzabu, ya, dengan apa yang kazzabu, maknanya mereka telah dustakan, ya. Sebab apa mereka tak beriman tu? Sebab, ya, daripada awal lagi sebenarnya mereka ni telah mendustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka, ya. Itulah maksud ayat tu dalam konteks liyu'minu, ya. So ini sebagai contoh untuk tuan-tuan mengenal kalau jumpa nanti kalimah liyu'minu, ya. Kalau kita nak buatkan pembentukan kalimah tu daripada awal, proses dia sama je, ya. Kalau saya nak kongsi kat sini 7.43, ya, dah hampir habis. Ingat, ya, pembentukan bermula daripada 3 huruf akar alif. Yang ni tadi saya dah shortcut sebab terus ambil daripada yu'minu, ya. Tapi ingat, pembentukan yu'minu tu bermula daripada mana? Alif, mim dan nun, dan menjadi kata dasar amina, mina. Okey, kemudian dia mengambil acuan acuan yu'minu. Nak menjadikan acuan yu'minu tu, dia mengambil acuan yuf'ilu, ya. Ingat mana acuan dia? Yang ni lah, fi'il mudhari' wazan maklum, wazan keempat. Mana dia wazan yang ni, ya, yuf'ilu ni. Inilah acuan dia, ya, yang kita gunakan untuk membentuk kalimah fi'il mudhari' wazan keempat. Ini ulang kaji saja, ya, supaya tuan-tuan boleh memahami konteks perbahasan kita hari ini, ya. Macam mana yuf'ilu, yu'minu tu jadi ialah daripada yang ni lah, mengambil mina, mengambil acuan yuf'ilu ni, maka dia akan menghasilkan kata terbitan yu'minu. Yu'minu. Lepas tu terus sajalah tambahlah, ya. Tambah saja yang akhir, yang mana yu'minu tu, tambahkan lam ta'lil, ya, masukkan komponen lam ta'lil, masukkan komponen wa alif ziyadah ni, ya. Kalau saya nak tunjukkan pun masih boleh. Saya ambil sini. Okey, masuk ke dalam ni teruslah. Okey. Buangkan lam ta'lil ni untuk, sebab kita dah terangkan kat situ, saya nak tunjuk komponen dia saja. Yu'minu ni tambahkan lam ta'lil, kepada yu'minu tu tambahkan wa alif ziyadah, maka hasilnya ialah liyu'minu, ya. Yang inilah. Tu nak menunjuk pembentangan dia secara step by step, ya. Daripada huruf akar, kata dasar, acuan yuf'ilu, kata terbitan yu'minu, kemudian tambahkan komponen lam ta'lil, tambahkan komponen jamak yang mansub, sebab dia lam ta'lil, dia mengambil jamak mansub, tak boleh mengambil jamak marfu', ya. Jadilah kalimah yu'minu, yang bererti mereka akan beriman, ataupun supaya mereka beriman, ya. Dalam konteks ni dia membawa erti mereka akan beriman kalau tidak ada ma ni, tetapi bila ada ma, maka dia akan jadi maka mereka semua tidak akan beriman, ya. Kalau tidak ada ma, maka mereka semua akan beriman. Itu beza dia, ya. Dia cuma menigit saja ataupun menidakkan saja, ya.
Jadi kalau tuan-tuan melihat kalimah-kalimah lain dalam ayat lain, liyu'minu pun samalah ya. Kalau saya boleh cek, rasanya dalam muka surat kelima ni pun ada liyu'minu juga. Yu'minuna. Sini pun ada sekali lagi ya, iaitu liyu'minu ya. Tuan-tuan tengok lihat dia punya konteks dia sama saja. Cuma sekarang ni dia menggunakan dalam ayat ni gunakan waw saja, bukannya fa. Ayatnya sama saja ya, iaitu waja'athum rusuluhum bil bayyinati, tadi famakanu, yakni wa makanu. Beza dia waw dengan fa ataf saja ya. Tapi makna dia samalah. Di sini dan tidaklah mereka akan beriman. Ya. Tidaklah mereka akan beriman ya. Okey. Okey, so kalau saya nak check kalau ada di muka surat yang lain tu tuan-tuan semua dah kenal ya. Maknanya saya tak payah nak tunjukkan lagi. Ya, semua sudah kenal. So kita boleh akhiri perbincangan kita. Ni muka surat yang kenang kalau ada. Ya. Ya, semuanya ulangan kalimah yang sama ya. So bermakna kita tidak perlu pergi habis kepada muka surat lain sebab ya kebanyakannya sama. Cuba saya tengok muka surat ke-11 ya. 11. Tuan-tuan tengok kan ya. Semua kita dah jumpa ya. Amanu sudah jumpa, fa'amanat sudah jumpa. Ya, fa'aminu ini adalah apa? Fi'il amar jamak yang majzum ya. Yu'mini adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat yang juga majzum ya, majzum singular, yakni majzum plural ya. So tidak ada kalimah yang baru ya. So dia semuanya sama ya, cuma dia berbeza sikit ya. Yakni wa amanahum adalah komponen waw ni waw atifah. Mana ni bermaknanya dia telah beriman. Hum ni ialah kepada mereka ya, maknanya ini adalah komponen objek, dipanggilkan komponen objek maf'ulun bih kepada. So ini ada 3 komponen lah, waw, mana, kemudian hum ya. Hum ni ialah komponen objek ataupun kita panggilkan maf'ulun bih ya. So kita sudahi perbincangan kita untuk mengenal kumpulan kumpulan kata kerja ya. So nanti hari Isnin minggu depan saya akan berkongsi dengan tuan-tuan. Dia sebab dia banyak kumpulan amanah ni, tuan-tuan lihat di sini kan. Yang kita bahaskan tadi mana yang ni saja. Yang 537 ni kata kerja wazan keempat. Yang bermula dengan amanah ni, tapi dia juga mengambil bentuk dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il amar dan sebagainya dalam satu kumpulan ya. So hari Isnin saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dalam yang ini pula ya, iaitu bentuk verbal noun ya. Form 4 verbal noun yang kita kata iman ya, yang bersangkut paut dengan iman ada berapa kes? Ada 45 kes, 45 kalimah yang digunakan, dan banyak daripadanya juga adalah berulang kali ya. So kita akan tengok konteks-konteks dia dan kita tengok macam mana pembangunan kalimah-kalimah tu supaya kita dapat memahaminya ya, mengenal dan memahami. Lepas tu kita akan sambung dengan kumpulan aktif participle ni ya. Aktif participle ni ada 200 lebih. Ni ada 202, 22 dan 6 kali juga digunakan dalam bentuk mu'minatun ya. Ini mu'minun, yang ni ialah mu'minatun, yang ni mu'minatun ya. Sebenarnya yang ni dengan ni sepatutnya satu kumpulan lah ya. Tapi di sini dia senaraikan dalam 2 kumpulan, tak mengapa ya. Dia sebenarnya adalah kumpulan yang
sama ya. Sebenarnya 3 ni sepatutnya satu kumpulan je ya, tapi korpus ni dipecahkan kepada 3 kumpulan ya. So bermakna kita akan nanti kongsikan kumpulan yang ini, verbal noun, lepas tu kumpulan aktif participle ni satu lagi kumpulan ya, insya-Allah. Okey, cukup untuk setakat ni. Untuk perkongsian kita hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung perkongsian yang 537 ni ya, iaitu kumpulan kata kerja wazan keempat ya, dan insya-Allah minggu depan kita akan mulakan dengan yang verbal noun ni dulu, iaitu isim mafdar, dan aktif participle ni bahasa Arab dia apa dia? Isim fa'il ya. Ini isim mafdar wazan keempat, yang ni isim fa'il wazan keempat, insya-Allah ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor Kamal. Sama-sama, insya-Allah Terima ya. kasih, Doktor. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Selamat hujung ni Puan Miss Salmah dah ada ya. Okey, sama. Okey. Dapat mengikuti ya program kita. Dapat pagi-pagi dapatlah. Tapi tak selalulah, tak hari-hari. Tak dapat hari-hari ya. Okey. Okey, janji ikut. Ya, okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Recording tak tutup lagi. Recording. Loh, dengar ke? Tak ada. Ha? Pergi toilet hanya. Okey. Cakaplah. Recording tak ada. Tak tutup. Cakap dah, tak ada situ dulu. Tak, start yang tak ada ni. Ni dia. Dah. Apa? Recording. Tutup. Oh ya ya.